Okey. So kat sini definisi. So ada dua definisi. Satu definisi secara am. Okey, satu lagi secara operasi. Am ni maksudnya secara teori. Awak belajar dalam kelas. Contoh, alloy. Apakah alloy? Alloy adalah sejenis bahan yang apabila logam ditambahkan dengan atom asing bla 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 bla. Itu secara teori. Yang mana pelajar akan jawab, ramai jawab yang teori. Operasi ni adalah merujuk kepada eksperimen. Merujuk kepada eksperimen. So eksperimen tu bahagian mana? Kita nak lihat bahagian pemboleh ubah bergerak balas, spesifiknya yang tersurat. Tadi kita dah lihat pemerhatian kan? Yang ramai pelajar buat pemboleh ubah yang diperhatikan yang tersirat. Kita tak nak yang tersirat, kita nak yang tersurat. Pemerhatian yang nampak. Okey, jadi apa yang perlu ada? Okey, jadi mesti jawab berdasarkan pemerhatian dalam eksperimen. Pemerhatian ni pula spesifik kepada tersurat. Ingat, tersurat, benda yang nampak dalam pemerhatian tadi. Okey, contoh. Okey, kita pergi kepada inilah. Mana dah buat. Aduh. Tak apalah, kita pergi sini lah. Okey. So, apa yang perlu ada? Di hadapan ini, color, kita tukar color. Okey. Di hadapan ini adalah awak salin balik soalan. Okey. Soalan tu definisikan secara operasi dalam alloy, sini bermula dengan alloy. Okey. So, mesti bermula dengan soalan dia. Ini yang kedua, ini yang kedua adalah parameter. Parameter ni adalah mesti ikut kesesuaian. Kalau alloy, boleh tak awak letak adalah mikroorganisma? Tak boleh kan? Jadi alloy adalah apa? Alloy adalah bahan. Okey, parameter yang sesuai. Okey, kalau proses tu macam fotosintesis, penampaian, itu proses. Kalau mikroorganisma, bakteria, protozoa kan? Itu adalah mikroorganisma. Jadi sesuaikan parameter dengan soalan. Keadaan proses yang seterusnya ni, yang ketiga ni adalah pemerhatian eksperimen yang tersurat. Dan komponen yang keempat, nombor 3 ni tersilap. Allah. Nombor 3 bukan kat sini, nombor 3 kat atas. Nombor 3 kat sini, pemerhatian. Yang keempat ni, apabila ni kita buat apa dalam eksperimen tu? Kalau tadi kita ketuk. Tadi kita ketuk kan dengan penukul. Kita buat apa? Okey. Jadi ada 4 komponen. Untuk membolehkan definisi operasi itu sangat perfect. Jawapan dia 4. Setengah keadaan tu cukup sampai 3, sampai pemerhatian. Tapi saya nak biasakan sampai apa yang dibuat. Okey, cuba bersama cikgu nanti. Okey, kita lihat contoh. Okey, ini eksperimen. Satu eksperimen untuk mengkaji kesan pH ke atas pertumbuhan bakteria. Jadi, pemboleh ubah bergerak balas kita adalah pertumbuhan bakteria. Tapi pertumbuhan bakteria ini adalah tersirat. Tersirat ni maksudnya kita tak boleh nak tengok bakteria tu bertumbuh macam mana kan. Melainkan kita lihat daripada eksperimen, ini PB juga. Nampak? Ini PB tersirat. Tu nampak? PB ada 2 jenis. Tersirat. Biasanya tersirat ni dalam soalan. Ke atas pertumbuhan bakteria. Itu tersirat. Yang tersurat adalah pemerhatian. Jadi pemerhatian yang tersirat kat sini adalah kita lihat keruh kan? Keruh. Jadi itulah PB tersirat. Kekeruhan ukuran. Okey, jadi jom sama-sama kita cuba.
Okey, berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi pertumbuhan bakteria. Jadi, komponen pertama kita salin balik soalan pertumbuhan bakteria yang pertama ialah satu proses. Nampak? Ini adalah parameter kan? Pertumbuhan bakteria bukan mikroorganisma sebab dia adalah pertumbuhan. Kalau pergi jawab sini mikroorganisma, salah. Okay, sebab apa? Sebab pertumbuhan bila ada imbuhan per-an ni biasanya proses lah. Jadi dia adalah proses, mikroorganisma salah. Kalau bakteria, mikroorganisma kerana pertumbuhan. Jadi itu adalah proses. Yang menyebabkan, okey, yang kedua selesai, proses. Boleh pelajar bagi tahu pemerhatian dia apa? Menyebabkan apa sekarang? Kita dah lihat tadi pemboleh ubah bergerak balas, tersurat dan tersirat. Kita nak sekarang, tersirat pula, asyik tertukar je. Ini tersurat. Sekarang kita nak yang tersurat. Apa dia? Yang menyebabkan? Apa pelajar? Pemerhatian dia kita kat sini. Ini PM, ini PB. PB apa? PB tersurat. Yang menyebabkan apa? Nampaknya dia penat semua ni. Yang menyebabkan bubur nutrien menjadi keruh. Nampak? PB dia tu. PB yang nampak kurang kekeruhan. Semua keruh. Cuma ada kurang, ada sangat keruh. Kan? Kita abaikan kurang-kurang sangat ni. Kita nak lihat kekeruhan. Jadi komponen ketiga adalah PB nampak. PB pemboleh ubah yang kita nampak, bukan yang tersirat. Yang tersirat apa? Yang PB tersurat adalah pertumbuhan bakteria lah kat situ. Bubur nutrien menjadi keruh apabila bakteria dimasukkan ke dalam larutan mengandungi bubur nutrien. Yang komponen keempat tu apa yang kita buat dalam eksperimen ini. Kita tengok contoh yang kedua. Kena banyak sikit contoh yang ni. Okey, jadi ini penapaian. Okey, jadi apakah PB nampak kita sekarang? Terus fokus kepada PB nampak. Penapaian berlaku, dua-dua berlaku. Ini berlaku penapaian, ini berlaku penapaian. Okey, awak nampak dekat PB nampak sekarang? Ini dia. Hasilkan apa kelas? Hasilkan apa? Semua dah apa ni? Tak penat sangat dah. Hasilkan apa kat situ? Gas. Kan? Gas terhasil. Pemboleh ubah dia. PB nampak. Pemboleh ubah nampak. Okey, jadi nyatakan definisi secara operasi bagi penapaian. Kalau definisi secara teori, penapaian ialah satu proses yang melibatkan tindak balas antara yeast dan glukosa menghasilkan karbon dioksida bla bla bla. Itu adalah secara am. Secara operasi kita tengok pada eksperimen ini. Okey, jadi komponen yang ada, yang pertama salin balik soalan. Yang kedua, okey, adakah ada lagi pun menjawab? Apa parameter dia pelajar? Tangan tak ada jawapan dah. Penapaian ialah satu. Saya masih online ke ni? Ada ke pelajar kat sini? Proses Okey. Ada, saya ingat cakap seorang-seorang. Parameter kan? Dia sesuai. Penapaian adalah proses. Dia senang je. Kalau awak nampak ada imbuhan per-an tu, proses lah. Fotosintesis bukan. Fotosintesis bukan. Penapaian, pertumbuhan itu proses. Yang apa tadi? Pelajar, pemboleh ubah nampak? Yang menghasilkan gas. Nampak? Dalam eksperimen ini kita nampak gas terkumpul. Jadi pemerhatian dia yang menghasilkan gas. Ada dah tulis sebenarnya. Menghasilkan gas apabila
Kena tambah yang keempat. Apabila Is bertindak balas, suruh ringkas, jangan guna peperiksaan. Is bertindak balas dengan glukosa. Tu, Is bertindak balas dengan glukosa. Itu komponen yang keempat, apa yang kita buat. 1, 2, 3 ni pembuli ubah yang nampak. Ada 4 komponen dalam definisi sel operasi. Walaupun satu markah saja, sebab tu nak suruh fokus betul-betul tadi. Definisi secara operasi ni. Okay. Okey, ni antaranya. Kita tengok contoh belajar teruslah. Okey, ada apa-apa soalan sebelum tu? Ada apa-apa soalan? Ada. Kita tengok contoh belajar. Okey, kita terus kepada... Okey, saya besarkan. Okey, soalan dia tadi, yang ni. Okey, kita cuba lihat. Tadi kita dah jelas tadi, pembuli ubah PB nampak Allah Akbar. Pesannya 20, 6 kot. Mana pemadam? Okey. Okey, besar lagi. Pen. 2. PB nampak. Pembuli ubah kita nampak sekarang adalah pemerhatian tadilah. Kita cerita panjang lebar tadi pemerhatian kan. Kita nampak kuprum berubah jadi kepingan kuprum. Manakala gangsa, apa yang berlaku? Tak berubah. Itu pembuli ubah bergerak balas kita lihat. Bergerak balas yang kita nampak. Atau lebih mudah, kita nak tengok pemerhatian dia. Okey, jadi kat sini, untuk pemerhatian, kita kena tengok soalan. Dia tanya kuprum ataupun gangsa, alloy. Kalau untuk kuprum, kita lihat kat sini. Kalau untuk gangsa, kita lihat kat sini. Pemerhatian dia. Okay? Jadi kita lihat contoh belajar. Saya buka besarkan. Okey. Ini dia. Boleh nampak Boleh. Alright. Okey. Alloy ada dah. Apa dah besar sangat ni Alloy campuran. Bukan parameter yang sesuai. Bahan. Bila ada satu je salah, komponen yang salah terus jadi salah. Tak baca dah. Belakang-belakang. Kita baca juga. Okey. Beberapa jenis. Okey. Nampak? Ini adalah definisi secara teori. Kan? Bukan secara eksperimen. Kita tengok contoh jawapan yang kedua. Okey. Nampak? Campuran beberapa jenis bahan atau campuran logam dah terus salah. Sebab awal-awal tak ada alloy. Peratusan tertentu ini juga teori. Okey. Adakah kita akan jumpa jawapan yang betul? Sebab tak boleh nak copy sebab dia dalam bentuk format ni dia keluar macam ni. Jadi saya tak boleh nak copy. Kena tengok ni satu-satu lah. Tengok jawapan satu-satu. Nampak? Alloy. Tak terjawab terus Okey. Ada tak yang boleh jawab ni? Okey. Seterusnya. Sama juga dia jawab secara teori merupakan campuran logam. Bukan logam mengikut peratusan tertentu. Okey. Alright. Okey, nampak gayanya kebanyakan pelajar. Kita cuba tengok kat sini. Alloy adalah, boleh nampak saya besarkan. Alloy, yang pertama tadi dah jawab. Yang ketiga, bahan yang keras. Campuran, bahan kimia. Gabungan logam. Logam tuling ditambah dengan logam tidak tuling. Campuran. Okey, jadi nampak kat sini.
ternyatalah mungkin okey. So saya rasa memang semua jawab campuran, iaitu secara teori. Jadi kita pergi perlahan-lahan kat sini. Saya ambil contoh dekat ni lah. Pelajar ni gunakan contoh Puteri Nur Jasmine ni. Okey, jadi terus kat sini. Salah, memang salah. Okey, kita tengok lagi balik soalan ini. Dia nak alloy kan? Jadi kita terus tengok kat sini. Fokus kat sini. Sebab dia nak alloy. Apa pemerhatian dia kelas sekarang? PB nampak yang tersurat. Apa jadi pada blok Ganser? Tidak berubah. PB nampak. Kan? Apa yang kita buat kat sini kelas? Apa yang kita buat? Ketuk dengan penukul. Okey, dapatkan dua itu. PB nampak dan juga apa yang dibuat. Kita ketuk. Jadi, jawapan untuk ini, satu tak bermula dengan alloy terus salah. Tak baca dah belakang. Tak baca dah. Jadi, dia nak definisi secara operasi bagi alloy. Jadi, alloy ialah, kata hubung selepas alloy tu tak kisahlah, ialah, adalah. Okey. Komponen yang seterusnya, Allah panjangnya. Apa dia belajar? Komponen seterusnya kat sini, parameter alloy ialah bahan. Okay, yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita lihat tadi? Pemerhatian. Yang tidak berubah bentuk. Tidak berubah bentuk. Allah. Ini. Tidak berubah bentuk apabila ini yang ketiga tadi kan, PB nampak. Okey, apabila ini yang kita buat tadi. Yang kita buat tadi adalah apa yang dibuat, diketuk tadi kan. Apabila diketuk dengan penukul. Okey, nampak? Barulah dapat betapa susah yang dapat satu markah. Tapi dengan latihan yang berterusan, insyaAllah sama-samalah belajar buat dengan cikgu. Banyakkan latihan definisi secara operasi dan kebanyakan jawapan dekat buku-buku latihan di luar itu, kebanyakan dia guna yang teori. Jadi tolong ingatlah, hari ini awak dah jumpa cara menjawab yang betul untuk definisi secara operasi. Sila hati-hati pada buku latihan di belakang, buku jawapan belakang. Biasanya dia buat yang teori ya. Macam yang awak jawab ni, campuran beberapa jenis logam, campuran logam ni. Jadi itu tak diterima. Okey. Seandainya saya nak tukar, kuprum adalah logam tulen. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi bagi kuprum. Jadi, apa yang berubah sekarang? Apa yang berlaku pada kuprum? Berubah menjadi kepingan kuprum kan? Seandainya saya tukar supaya pelajar lebih jelas sekarang, saya tukar soalan tadi dia nak alloy. Sekarang kita cerita kuprum. Kuprum adalah logam bagi logam. Logam tulen. Okey, ialah logam tulen. Kan? Kita ubah supaya awak dapat faham. Jadi apa yang kita boleh ubah kat sini? Kita tukar warna sikit. Okey, logam tulen. Ikut soalan. Ialah stil bahan yang berubah bentuk. Potong tidak. Sebab yang logam tulen berubah bentuk apabila sama. Nampak? Itulah maksud definisi secara operasi. Operasinya mana? Operasinya maksud kita lihat kepada eksperimen. Okay. Ada soalan saja untuk kat situ? Ada? Cikgu? Ada apa-apa soalan?
sebelum kita pergi tengok soalan yang seterusnya, untuk definisi ni memang agak mencabar lah. Sebelum ni memang pelajar tak pernah didedahkan dengan ni lah, dengan definisi secara operasi lah. Cikgu nak tanya soalan. Kalau diberi soalan definisi secara operasi sahaja yang kita gunakan jawapan yang cikgu tunjuk tu. Kalau kalau dikata definisi saja, so pelajar boleh jawab yang teori dalam buku macam mana? Boleh? Ya, betul. Cuma setakat inilah kalau itu biasa keluar dalam B, section B. So dalam bahagian A ni memang 11 kemahiran tadi yang saya cerita ni lah. Termasuklah definisi secara operasi tadi, dia spesifik macam ni lah. Kalau yang definisi bagi alloy tu biasanya section B lah. Apakah dia alloy? Dia tak tanya definisi. Soalan dia akan tanya apakah maksud alloy. Okay. So definisi secara operasi ni memang dia akan jelas lah, definisi secara operasi. Jadi definisi secara operasi lihat kepada eksperimen. Saya nampak memang